Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap anak-anak cikgu semuanya masih kekal sihat dan semangat nak belajar matematik. Okey? Jadi kita dah pun berada di penghujung silibus matematik tingkatan 1 iaitu bab 13 teorem Pythagoras. Okay, untuk bab ini sebenarnya agak mudah dan cikgu bahagikan video kepada dua bahagian sahaja supaya memberi ruang pada awak untuk membuat latihan lah. Okay? So sebelum kita start, pastikan dengan awak ada 3 item yang selalu cikgu sebut dalam video cikgu. Pastikan awak ada apa? Buku nota, alat tulis dan juga kalkulator. Okay, kalkulator ni sebenarnya sangat penting kerana bab ini kita banyak buat pengiraan. Okay? Kalau tak ada, tolong pause video ni pergi ambil. Okay, kalau dah ada, jom kita start. Ini adalah standard pembelajaran kita pada hari ini, di mana yang pertama kita akan mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus. Sayang, ini yang awak akan familiar lah nanti. Bagi sebuah segitiga bersudut tegak, dan yang kedua menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak dan juga menerangkan teorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebutlah. Yang ketiga akan menentukan panjang sisi yang tidak diketahui. Dengan syarat yang pertama apabila segitiga itu bersudut tegak, dan yang kedua gabungan bentuk geometri, dan yang terakhir kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan teorem Pythagoras. Okey, sayang, nampak macam panjang kan? Macam pening kan? Tapi jangan susah hati. Cikgu akan terangkan satu-satu dengan lebih ringkas. Okey, dah ready? Okey, pergi yang pertama. Hypotenuse. Pernah dengar tak perkataan hypotenuse sebelum ni? Okey, katakanlah awak nak pergi beli TV. Betul kata, saya nak beli TV saiz 21 inci, 19 inci. Sebenarnya sayang, macam mana saiz itu diukur? So saiz TV itu diukur mengikut panjang penjuru. Okey, penjuru tu macam kat sini. Ini bucu, ini bucu. So kita ukur kat sini. So kita tahulah berapa saiz dia, 21 inci ke, 19 inci ke. So kita boleh relatekan dengan hypotenuse. Okey, katakanlah ini segitiga bersudut tegak. Okey, bila bersudut tegak dia kena ada ni. Simbol dia. Sudut tegak lah ni. Okey. Jadi kita cikgu namakan ni sebagai A, ini B, ini C. Okey. So hypotenuse yang pertama ciri dia adalah sisi yang terpanjang. Okey. So antara A, B dan C, yang mana yang paling panjang? Yang mana? C kan? Okey, alhamdulillah boleh lah tu. Okey, yang kedua, ciri dia adalah sentiasa bertentangan dengan sudut tegak. Sayang, ini sudut tegak. So bertentangan kat sini. So yang mana? C. C juga. So jawapan dia C. Kita kata bahawa C ni adalah panjang hypotenuse. Okey, boleh faham tak konsep hypotenuse? Okey, kita pergi pada soalan. Contoh 1, bagi step yang berikut, kenal pasti hypotenuse. Okey, sisi dia panjang dan juga sisi dia bertentangan dengan sudut tegak. Okey sayang, yang pertama segitiga ni kan, tengok mana yang paling panjang, paling mudah terus nampak yang ni. Betul tak? So jawapan dia A, C. Okey, yang kedua gabungan segitiga. Okey, kena pelajar bila digabung ni kan awak jadi panik. Jangan panik. Okey, paling mudah cikgu nak ajar adalah awak boleh tutup satu. Gitu, tutup dulu satu. Nanti awak tengok antara yang ni, segitiga yang di yang atas ni kan. Okey, panjang. Maksudnya ni cikgu, ni macam lebih kurang ni. Yang kedua syarat dia mesti bertentangan dengan sudut tegak. So bertentangan yang ni je lah. So kita kata P, R. Okey, satu lagi. So kita tutup yang atas pula. Okey, tutup yang atas pula. Okey, yang mana? Ni kan segitiga, ni sudut tegak kan. So tengok yang ni. So kita kata P, Q. Tada. Senang tak? Senang kan? Okey sayang. So ni kita ada latih diri 13.1. Okey, cikgu nak awak pause video ni dan cuba jawab sendiri. Cuba jawab sendiri dan nanti kita akan compare jawapan kita sama-sama. Jadi awak boleh nilai diri awak sama ada awak betul-betul faham ataupun tidak macam mana cara untuk mencari hypotenuse. Okey, pause sekarang dan buat. Cikgu yakin awak dah selesai buat. Okey, jom kita semak sama-sama. Okey, yang pertama, okey, yang mana hypotenuse? Paling mudah tengok kat sini dia. So A, C. Okey, yang ke B, hypotenuse B. Yang ke C, yang mana? Ada dua segitiga kan? Jadi kita kena ada dua hypotenuse. So hypotenuse yang pertama adalah di bucu kan? So kita kata S, T. Okey, satu lagi. Yang inilah. Okey, P, R. Siapa sama dengan jawapan cikgu? Okey, kalau sama, alhamdulillah awak memang dah pun
Faham. Okey. So, seterusnya kita pergi pada teorem Pythagoras. Okey, tengok. Bila segitiga kan, dia ada dua cara pelabelan dia lah. Okey, yang pertama, kalau huruf besar macam ni, dia akan label ke atas ni. Atas ni panggil dia sebagai bucu kat sini. Ini bucu lah. Huruf besar lah. Kalau yang huruf kecil, dia label kat tengah-tengah ini adalah sisi. Itu perbezaan dia lah. Okey, teorem Pythagoras. Okey, fokus pada luas R. R ni. Okey, luas R sama dengan luas P tambah dengan luas Q. Okey, jadi kemudian fokus pada segitiga bersudut tegak ni sayang. Fokus. Okey, untuk hipotenus dia AC. AC kuasa 2 adalah sama dengan AB kuasa 2 tambah dengan BC kuasa 2. So kita akan dapat hubungan dia macam ni. Dan inilah kita namakan dia sebagai teorem Pythagoras. So, nak lebih faham, jom kita buat latihan. Okey. Contoh 2, bagi setiap yang berikut, nyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak yang diberi. Okey, yang pertama, kita cari hipotenus sayang. Ini hipotenus kan? So, kita katakan bahawa PR kuasa 2 sama dengan RQ kuasa 2 tambah dengan QP kuasa 2. Ini teorem Pythagoras lah. Okey, satu lagi cara untuk menulis. Kalau kata, cikgu, kalau saya baca, kalau cikgu baca PR, kalau saya nak buat RP, boleh tak? Jawapan dia boleh. Mana-mana pun boleh, as long as dia masih lagi sisi yang sama. Okey, tengok yang kedua. Yang pertama, cari hipotenus. C kan? So, C kuasa 2 sama dengan sisi selain hipotenus, iaitu B dan juga A lah. A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Ini hubungan dia lah, teorem Pythagoras. Tapi syarat dia pastikan bahawa segitiga itu bersudut tegak. Okey? Right. Jadi sayang, tahu kan tadi hubungan tadi? Jadi cikgu nak awak pause video ni dan buat latihan ini. Dan kita akan compare jawapan kita sama-sama supaya awak boleh nilai tahap kefahaman awak. Okey? Boleh salin soalan dan juga buat. Pause sekarang. Okey, cikgu yakin awak dah buat. Okey, jom kita semak. Okey. Latih diri 13.1b. Bagi setiap yang berikut, nyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak yang diberi. Okey, yang pertama sekali cikgu cakap tadi, cari hipotenus lah. Macam ni kan. So, AC kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2 tambah dengan BC kuasa 2. Okey. Right. Okey, yang ke B. Cari hipotenus. Yang ni lah. Ln kuasa 2 sama dengan Lm kuasa 2 tambah dengan Mn kuasa 2. Okey, yang ke C, cari hipotenus R. R kuasa 2 sama dengan P kuasa 2 tambah dengan Q kuasa 2. Okey, yang last sekali, cari hipotenus ya. Ini hipotenus. So, yang ni kita kata Z kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2. Tada! Dah siap. Senang kan? So, keywords dia adalah awak kena tahu cara nak cari hipotenus, and then awak boleh buat hubungan antara hipotenus tu dengan sisi yang lain menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Seterusnya menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi satu segitiga bersudut tegak. Okey, maksudnya macam ni. Okey, katalah segitiga kat sini. Okey. Kita ada satu sisi yang kita tak tahu. Contoh tak tahu C. Tapi B dengan A ni kita kena tahulah. And then kita boleh cari nilai sisi C ini menggunakan teorem Pythagoras yang kita dah dapat tadi lah. Okey, nak lebih jelas kita buat soalan lah. Okey, pastikan awak ada calculator dengan awak lah sebab dia memerlukan calculation. Okey, alright. Contoh 3, bagi setiap yang berikut hitung nilai X. Okey, macam cikgu cakap tadi, yang pertama sekali pastikan awak kenal mana hipotenus, dan yang kedua awak kaitkan dengan teorem Pythagoras. Okey sayang, sini hipotenus adalah X. Kita buat X kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah dengan 16 kuasa 2. Okey, tekan kalkulator sekarang dapat berapa? Dapat 400. Okey, so 400 ni tengok ni. Ini kuasa 2 datang sini dia akan jadi punca kuasa. So ni S lah. Tekan dapat berapa? Dapat 20. Okey. Alright, seterusnya tengok yang ni. Yang ini kita ada yang ni lah. Hipotenus dia adalah 26. Kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah dengan 20.
4 kuasa 2. Okey. Jadi tengok sini X kuasa 2 tinggalkan dia seorang kat sini. Jadi 26 kuasa 2 tolak dengan 24 kuasa 2. So berapa? Kita tekan kalkulator sahaja sayang. 100. Okey. 100 tapi kuasa 2 ni kat sini dia akan jadi punca kuasa lah. So kita ada X sama dengan awak akan dapat 10. Okey. Tada! Senang sahaja. Alright, seterusnya. Tengok pada contoh 4. Hitung panjang PQ bagi setiap raja yang berikut. Okey sayang, tengok yang A ni. Mana PQ? Yang ni. Sayang, ini PQ dia. Jadi nak cari yang ini guna teorem Pythagoras, kita kena tahu panjang ini dan panjang ini. Alamak, yang ini tak tahu. Sebab itulah dia bagi kita segitiga sebelah ni pula. Nak tahu yang ini kita boleh guna teorem Pythagoras dan kita guna 3 dan juga 4. Okey, jom kita cari. Okey, PR kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2. Okey, para pelajar, calculator, tekan. Dia awak akan dapat 25. Okey, 25 sayang, tengok sini. Ini adalah punca kuasa. Ini adalah kuasa 2. Jadi pergi sini kita kali punca kuasa. So PR punca kuasa 25. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? Okey, 5. Okey, so kita tahu ini adalah 5 cm. Okey. Jadi kita boleh tahu tak PQ ni? Boleh dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, maksudnya kat sini sayang, kita cari PQ kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. Okey sayang, tekan kalkulator. Akan dapat berapa? 169. Okey, 169 ini kuasa 2. Bagi sini di punca kuasa, betul? Okey, punca kuasa. Okey, tekan kalkulator, punca kuasa 169 awak akan dapat 13. Okey, sama tak? Kita tekan kalkulator ni. Dapat 13. Boleh? Okey, kita tengok yang kedua pula. Okey, mana PQ sayang? Yang ini PQ betul? Yang ini. So, nak tahu yang ini, tapi kita tak ada yang ini. Yang ini, kita kena carilah. Mungkin yang ini, Okey, kita tengok, SQ. SQ kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2. Okey, 100. So, 100 kat sini kuasa 2 jadi punca kuasa 100. SQ sama dengan berapa punca kuasa 100 sayang? Tekan kalkulator. 10. Okey, boleh? So dapat kasih 10. Dapat dah dua-dua sisi, automatik kita akan boleh cari sisi yang ni, PQ. So carilah PQ dia. Kita tahu bahawa 15 ini adalah hipotenus tau. So kita buat 15 kan, kita punya rumus kan 15 kuasa 2, yang ni sisi ni kan. Sama dengan 10 kuasa 2 tambah dengan sisi yang ni. PQ. PQ kuasa 2. Jadi yang ini kita pergi ke sini jadi tolak. 15 kuasa 2 tolak dengan 10 kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2. Okey, para pelajar, tekan kalkulator sayang. Akan dapat 125. Jadi PQ sama dengan 125. Puncakan dia. Gitu. So, punca kuasa 2 125. Awak akan dapat 11.18. Bila dapat perpuluhan macam ni, jangan panik. Kerana memang ada setengah jawapan tu memang akan ada perpuluhan lah. Kalau kat sini kan ada banyak kan, 11.180333 kan. So awak ambil 2 saja titik perpuluhan. Okey, boleh? Right, kita pergi pada seterusnya yang ini. Okey, untuk yang ini cikgu nak awak salin dulu soalan. Kemudian tolong buat dulu. And then nanti kita akan compare jawapan kita sama-sama lah supaya ia boleh menilai tahap kefahaman awak tentang cara untuk menggunakan teorem Pythagoras. Okey, boleh? Okey, kalau dah pause, dah siap. Okey, jom kita semak jawapan kita sama-sama. Okey, bagi setiap yang berikut, hitung nilai X. Berikan jawapan anda betul kepada 2 tempat perpuluhan. Ini dah kamu siap lah. Okey, 2 tempat perpuluhan lah jika perlu. Okey, yang pertama, tengok ini. Ini senang saja because of kita tahu dia yang adalah hipotenus. So, X kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2. Kita kata X sama dengan punca kuasa 100. So, X sama dengan 10.
Okey, yang ke B pula, ni A Okey, yang ke B pula. Okey, mana hipotenus? Ni hipotenus lah. Okey, 25 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah dengan 7 kuasa 2. Ni pergi ke sini sekarang. 25 kuasa 2 tolak dengan 7 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Okay. X sama dengan punca kuasa 5, 7, 6. Orang dapat 24. Okey. Alright, seterusnya. Tengok yang ke C pula. Okey, yang ke C mana hipotenus? Terus dapat inilah. So, X kuasa 2 sama dengan 14 kuasa 2 tambah dengan 9 kuasa 2. So kita tahu bahawa X sama dengan punca kuasa 2, 7, 7. Tekan kalkulator, kita akan dapat 16.64. Sebab apa? 2 sahaja titik perpuluhan dia nak. So dapat yang ni lah. Okey, yang last kali. Yang D. Ini hipotenus dia. 1.2 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah dengan 1 kuasa 2. So X kita kekalkan 1.2 kuasa 2 ni tambah tolak lah. Tolak 1 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Kita dapat 0.44. So kita punca kuasa kan. So X kita akan dapat 0.66. Tada! Okay. Dah siap. Sama tak jawapan kita? Kalau sama, Alhamdulillah bermaksud awak memang faham cara untuk cari dia. Okay, contoh 5. Dalam rajah di sebelah, PVRQ dan RUTS ialah segi 4 sama. Hitung perimeter. Apa maksud perimeter sekarang? Jumlah ukur lilit di sebelah luar. Maksudnya yang ini. Sekejap cikgu buat yang ini. Ini. Okey. Seluruh rajah itu. Jadi kita tengok maklumat apa yang kita ada, kita keluarkan. Ini 12. Ini pun 12, 12, 12. Ini 16 kan? So sama 16 lah. So apa yang kita tak ada sekarang? Yang ini kita ada. So cara dia adalah, kita tahu ini segitiga tegak. Macam ni. So bila tahu yang ini, kita boleh mengatakan bahawa UV kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah dengan 16 kuasa 2. Sebab nak cari panjang UV ni kan. Okey, tekan kalkulator sayang. 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Kita akan dapat 400. Jadi punca kuasa 400, kita akan dapat, UV punca kuasa 400, kita akan dapat 20 cm. Okey, tak apalah 20 cm. Jadi nak cari perimeter, awak tambah semua ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sisi ni. Okey, nak tulis boleh, tak tulis pun boleh. Jadi cikgu tulis lah. Okey, jadi kita kata 12 tambah 12 tambah 20 tambah 16 tambah 16 tambah 16 tambah 12. 104 cm. Okey, sama tak jawapan kita? Kalau sama, Alhamdulillah. Okey, so itu sahaja untuk video pada kali ini. Terima kasih kerana tonton sampai habis dan cikgu harap awak memang dapat sikit sebanyak apa yang cikgu ajar. Ilmu ini betul-betul sampai pada awak. Awak tahu mana itu hipotenus. Awak tahu macam mana cara untuk menggunakan teorem Pythagoras. Okey, jangan lupa untuk buat latihan dalam buku test awak dan juga buku kerja awak. So itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.